3 kanak-kanak maut dalam kemalangan ngeri di Perak. Bekas suami isteri dicekuk, edar dadah lebih 2 juta ringgit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 3 kanak-kanak lelaki maut manakala seorang wanita parah dalam kemalangan jalan raya membabitkan 3 kenderaan. Kejadian berlaku di kilometer 272.4 Lebuh Raya Utara Selatan dekat Simpang Pulai Perak petang tadi. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada jam 3 petang sebelum anggota dikerahkan ke lokasi kejadian. Kemalangan membabitkan sebuah Pro 2 Alza dan 2 lori yang semuanya dari arah utara. Kedua-dua lori dikatakan bergesel dan berhenti di laluan kecemasan sebelum dirempuh Pro 2 Alza. 3 kanak-kanak dalam Pro 2 Alza itu maut di tempat kejadian, manakala seorang wanita parah. Mayat mangsa diserahkan pihak polis untuk tindakan lanjut, manakala mangsa yang parah dihantar ke hospital untuk rawatan. Walaupun bukan lagi bergelar suami isteri, namun mereka masih aktif menjalankan kegiatan pengedaran dadah. Kegiatan itu terbongkar apabila polis Kuala Lumpur menahan pasangan itu dalam serbuan berasingan di sebuah kondominium di Ceras Isnin lepas. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Saiful Azli Kamarudin berkata, suspek lelaki dan wanita tempatan berusia 66 tahun dan 45 tahun itu aktif melakukan pengedaran dadah sejak 2 bulan lepas. Dalam serbuan dilakukan itu, polis merampas pelbagai jenis dadah dianggarkan lebih 2 juta ringgit. Pada satu kereta, di tempat letak kereta tadi dan di dalam kereta tersebut, kereta Proton Wira telah menjumpai banyak lagi dadah seperti 1,000 biji pil Armin dan 1,900 pil ekstasi. So, kita telah cek urin bagi kedua-dua suspek itu. Bagi lelaki tadi yang 66 tahun negatif, tetapi yang wanita itu positif. Dan yang wanita itu ada rekod lampau, pernah kami tangkap dan telah dituduh. Dan menjadi cerita kedua-dua ini pernah menjadi suami isteri. Kedua-dua suspek berkenaan direman 6 hari bermula semalam hingga 20 Disember ini untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang pengawal peribadi dihantar ke tali gantung oleh Mahkamah Tinggi Pulau Pinang selepas didapati bersalah membunuh majikannya dan 2 lagi individu dalam insiden tembakan di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu 4 tahun lalu. Hakim Datuk Abdul Wahab Muhammad menjatuhkan hukuman itu terhadap Jaafar Khalid selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Jaafar, 41 tahun, didakwa membunuh majikannya yang juga seorang ahli perniagaan, Dato' Ong Teck Huang, 32 tahun dan 2 lagi individu, Choi Hoi Ming, 32 dan Sentil Murgia, 38 tahun dengan menembak menggunakan senjata api. Kesalahan dilakukan disusur masuk ke Jambatan Pulau Pinang dari Georgetown pada 1 Disember 2016. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesaan kerana membunuh dan Seksyen 307 Kanun Kesaan kerana cubaan membunuh. Mahkamah turut menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun bagi 5 pertuduhan atas cubaan membunuh dengan menembak 5 individu, iaitu jurukamera RTM Muhammad Amirul Amin Muhammad Amir, seorang pekerja kilang Lee Hong Bun, kaki tangan bank Puah Biju 36, Dr. K. Arivani dan Nurul Huda Abdul Aziz. Hukuman penjara akan berjalan serentak bermula dari tarikh dia ditangkap, iaitu pada 1 Disember 2016. Dalam keputusannya, Datuk Abdul Wahab berkata, keterangan tertuduh yang menyatakan dia tidak ingat apa yang dilakukan semasa kejadian tidak boleh diterima kerana berdasarkan keterangan semasa peringkat pendakwaan menunjukkan tertuduh mempunyai niat untuk melepaskan tembakan. Beliau turut menolak alasan bahawa tertuduh tidak waras kerana berdasarkan keterangan dikemukakan, tembakan yang dilakukan tertuduh didapati bersasar.
Seorang bekas pegawai imigresen didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas 17 pertuduhan. Menerima suapan bernilai lebih RM60,000 daripada ejen pekerja asing. Muhammad Khairil Kamarudin, 29, mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Jamaluddin Mat. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh yang ketika itu bertugas sebagai pegawai imigresen Grade KP19 di Johor didakwa telah memperoleh wang tunai untuk diri sendiri yang diketahui mempunyai hubungan dengan kerja-kerja rasminya. Dia didakwa melakukan perbuatan itu antara Mac 2018 hingga Januari 2020. Pertuduhan mengikut Seksyen 165 Kanun Kesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun dan denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM40,000 dengan seorang penjamin. 17 Januari depan ditetapkan untuk sebutan kes. Seorang juruteknik bangunan Jabatan Kerjaya JKR mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seremban atas 4 pertuduhan menerima suapan berjumlah RM5,000 bagi pembinaan Dewan Badminton sebuah sekolah menengah di Rantau Negeri Sembilan antara Februari hingga Mei 2013. Abdul Halim Abdullah yang tidak diwakili peguam membuat pengakuan itu sebaik pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Madiha Hairullah. Bagi pertuduhan pertama, Abdul Halim 44 tahun yang ketika itu bertugas sebagai juruteknik bangunan JKR didakwa menerima wang tunai RM1,000 menerusi pindahan wang dari sebuah bank di Kuala Kelawang, Jelebu pada 8 Februari 2013. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa menerima wang tunai RM1,000 juga daripada syarikat pembinaan itu di bank yang sama pada 1 Mac 2013. Pertuduhan ketiga dan keempat pula, dia didakwa menerima masing-masing wang tunai RM1,000 pada 27 Mac 2013 dan RM2,000 pada 7 Mei 2013 di lokasi bank sama. Pendakwaan mengikut Seksyen 165 Kanun Kesaan yang membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000. 21 Januari sebutan semula kes. Selepas 12 jam hilang, seorang remaja lelaki berusia 18 tahun ditemui lemas selepas tergelincir dan tersepit di celah batu. Kejadian berlaku ketika mangsa mandi bersama rakan di Sungai Bampiran, sebuah chalet di Batu Kurau, Taiping petang semalam. Pasukan penyelamat mengambil masa lebih 12 jam bagi mengeluarkan mayat kira-kira jam 7.25 pagi tadi. Usaha mengeluarkan mangsa yang tersepit di celah batu pada kedalaman kira-kira 3 meter dilakukan 7 anggota bomba Balai Batu Kurau dan dibantu 5 anggota unit skuba bomba Kuala Kangsar. Namun usaha itu berdepan kesukaran berikutan arus deras. Timbalan Ketua Polis Daerah Taiping, Superintendent Razlam Abdul Hamid mengesahkan pihaknya menerima laporan kejadian kira-kira jam 6 petang semalam. 1,295 lagi kes positif COVID-19 dilaporkan hari ini, termasuk 10 kes import yang mendapat jangkitan luar negara. Selangor masih mencatatkan kes harian tertinggi dengan 481 kes, diikuti Sabah 268 kes dan Kuala Lumpur 232 kes. 7 kematian direkodkan menjadikan jumlah yang maut 429 kes selain 8 kluster baru dikesan. Daripada 8 kluster baru, 3 melibatkan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kluster Tapak Bina Permai dilapor di daerah Lembah Pantai. Kluster Tapak Bina Matahari melibatkan di daerah Titiwangsa. Kluster Tapak Bina Laut pula melibatkan daerah Lembah Pantai, Ceras dan Kepong. Di Selangor, kluster Puncak Galaksi dilaporkan di daerah Kuala Selangor dan Kelang. Di Johor, kluster Cahaya Mahsuri dikesan melibatkan daerah Kota Tinggi dan Pontian, manakala kluster Seri Tasik melibatkan daerah Perak Tengah dan Kinta. Kluster Inten pula melibatkan daerah Kuantan di Pahang. Di Sabah, kluster Bukit Punai dikesan melibatkan daerah Kota Kinabalu di Sabah. Sebanyak 57 kes iaitu 4.4% yang dilaporkan hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster di penjara yang membabitkan kluster penjara Jalan Harapan 26 kes, kluster Tembok 22 kes, kluster penjara Seberang Perai 8 kes dan kluster Bakti 1 kes. 7 kematian direkodkan melibatkan mereka yang berusia 52 tahun hingga 77 tahun. Sebanyak 1,052 kes sembuh juga dilaporkan hari ini.
Bertemu kembali. Setelah 3 hari dilaporkan hilang dipercayai dibaham buaya di Sungai Kampung Meranik, Kota Samaran, Sarawak, mayat seorang lelaki ditemui separuh badan pagi tadi. Ketika kejadian, mangsa Muhammad Razid Hamran, 27 tahun, keluar mencari siput. Mayat ditemui kira-kira 1 kilometer dari pusat kawalan bomba setelah jam 10.35 pagi. Sebelum ini, mangsa dilaporkan keluar ke Sungai Terbabit kira-kira jam 11 malam Isnin lalu untuk mencari siput. Bagaimanapun, mangsa yang biasanya balik sekitar jam 4 pagi tidak pulang ke rumah mendorong penduduk kampung membuat panggilan kecemasan kepada pihak bomba petang semalam. Penduduk turut menemui bot digunakan mangsa hanyut berdekatan dengan jambatan laluan utama Samarahan. Susulan penemuan itu, operasi mencari ditamatkan. Sebuah lori trailer yang membawa muatan biji besi dari arah Air Putih menuju ke Bandar Kemaman Terengganu hilang kawalan akibat jalan licin berikutan hujan kira-kira jam 9 pagi tadi. Lori trailer terbabit kemudian merempuh sebuah kereta di hadapannya menyebabkan berlaku rantaian pelanggaran dengan beberapa buah kenderaan lain. Akibatnya, 9 kenderaan mengalami kerosakan dalam kemalangan di kilometer 3 Jalan Air Putih Kemaman di sebuah persimpangan lampu isyarat Kampung Tempurung, Kemaman. Kemalangan membabitkan 2 buah lori, 3 kenderaan pacuan 4 roda dan 4 buah kereta. Bagaimanapun, tiada mangsa yang cedera dalam kemalangan itu. Kemalangan menyebabkan kesakan teruk sejauh 3 km dari arah Kampung Binjai menuju ke Bandar Cukai. Yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan mengisytiharkan proklamasi darurat di Parlimen Gerik Perak dan Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya Sabah. Dengan pengisytiharan itu, Pilihan Raya Kecil PRK bagi 2 kerusi berkenaan yang dijadualkan 16 Januari depan dibatal serta ditangguhkan ke tarikh lain. Perdana Menteri dalam satu kenyataan berkata Sri Paduka bertitah demikian selepas memperhalusi penjelasan beliau yang menyembah maklum nasihat Jemaah Menteri berhubung perkara itu. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata bagi pihak Jemaah Menteri, mereka menjunjung setinggi-tinggi kasih kepada Sri Paduka Baginda atas perkenan untuk mengisytiharkan darurat bagi kedua-dua bahagian pilihan raya berkenaan. Beliau berkata mengambil iktibar penularan COVID-19 susulan pilihan raya negeri Sabah pada September lepas, Jemaah Menteri berpandangan kedua-dua PRK itu perlu dielakkan atas faktor ancaman kesihatan awam, ancaman ke atas kehidupan ekonomi dan ancaman ketenteraman awam. PRK di 2 kerusi berkenaan diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Hasbullah Osman dan Manis Muka Muhammad Darah pada 16 dan 17 November lepas. Kos perbelanjaan rawatan dan vaksin COVID-19 bagi ibu bapa boleh mendapat pelepasan cukai di bawah perbelanjaan membiayai rawatan perubatan, keperluan khas dan penjagaan ibu bapa. Timbalan Menteri Kewangan kedua Muhammad Shahar Abdullah berkata, pelepasan cukai pendapatan bagi individu boleh dituntut sehingga maksimum RM8,000. Pelepasan cukai RM1,000 bagi rawatan vaksinasi termasuk vaksin COVID-19 juga terpakai untuk individu pembayar cukai selain ahli keluarga termasuk anak dan isteri. Sekiranya ibu bapa disahkan positif COVID-19 dan perlu menjalankan rawatan termasuk vaksin COVID-19, perbelanjaan tersebut boleh dituntut. Jemaah Majlis Lebu boleh dituntut di bawah perbelanjaan perubatan ibu bapa maksimum sehingga RM8,000. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Kewangan 2020 yang kemudiannya diluluskan dengan suara majoriti. Menerusi Belanjawan 2021, kerajaan bercadang memperluaskan skop pelepasan cukai bagi perbelanjaan rawatan perubatan meliputi perbelanjaan vaksinasi yang dibuat oleh pembayar cukai bagi diri, pasangan dan anak terhad kepada RM1,000. Ia termasuk perbelanjaan vaksin pneumokokal, human papillomavirus HPV, influenza, rotavirus, varicella, meningokokal dan COVID-19 apabila vaksin itu telah tersedia.
Bertemu kembali dengan laporan antarabangsa. Kesatuan Eropah EU melancarkan draft peraturan digital lebih ketat mensasarkan gergasi teknologi seperti Google, Amazon dan Facebook yang dilihat sebagai ancaman kepada persaingan dan juga demokrasi. Menerusi peraturan baru itu, syarikat teknologi besar bakal berdepan denda yang tinggi di Britain dan EU jika mereka bersaing secara tidak adil atau gagal melindungi pengguna di platform mereka. EU menggariskan penambahbaikan peraturan digital sementara Britain mengumumkan pelannya sendiri untuk meningkatkan polisi mengenai kandungan terlarang dan berbahaya dalam talian. Naib Presiden EU, Margrethe Vestager berkata, draft peraturan itu adalah bagi mengawal selia internet dan bertindak sebagai penjaga dalam talian yang menguasai pasaran. Denda 10% daripada perolehan boleh dikenakan jika melanggar beberapa peraturan persaingan. Syarikat yang akan tertakluk kepada peraturan ketat itu adalah gergasi teknologi Amerika Syarikat iaitu Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft dan Snapchat. Alibaba dan ByteDance milik China, Samsung milik Korea Selatan serta Booking.com milik Belanda. Kumpulan pengganas Boko Haram semalam mengaku bertanggungjawab menculik lebih 300 pelajar di negeri Katsina, Nigeria. Lapor agensi berita Xinhua, seramai 333 pelajar sekolah menengah sains kerajaan masih hilang selepas sekolah yang menempatkan pelajar lelaki itu diserang lelaki bersenjata pada Jumaat malam. Dalam satu mesej audio, seorang lelaki yang mengaku sebagai pemimpin Boko Haram, Abu Bakar Shekau, mendakwa kumpulan itu adalah dalang terhadap kejadian di Katsina. Gubernur Negeri Katsina Aminu Masari pada Isnin mengesahkan wakil perunding kerajaan sudah berhubung dengan penculik namun enggan mendedahkan perincian rundingan tersebut kerana pihak berkuasa berusaha melindungi mangsa dan menjamin pembebasan mereka. Susulan serangan itu, Kesatuan Kebangsaan Guru Nigeria mengancam untuk melakukan mogok. Sri Lanka merekodkan kematian gajah tertinggi dunia selepas lebih 400 haiwan itu mati pada tahun ini. Pakar haiwan meletakkan kesalahan itu berpunca daripada konflik manusia haiwan dan usaha pemuliharaan yang dianggap masih tidak mencukupi. 409 kematian gajah direkodkan berbanding 121 kematian manusia diserang haiwan itu. Malah jumlah kematian itu mencatatkan peningkatan drastik berbanding tahun lalu apabila 315 kematian gajah berbanding 95 kematian manusia diserang haiwan itu. Menteri Pemuliharaan Hidupan Liar dan Hutan Sri Lanka, CB Ratyayaka berkata, kerajaan Sri Lanka akan mengeluarkan peraturan baru untuk menyelesaikan masalah itu dan mengambil tindakan sewajarnya terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Lebih 42% kawasan di Sri Lanka didiami gajah dan manusia. Seorang lagi penerbit filem barat, imejnya tercalar berikutan kontroversi serangan seksual. Bekas penerbit rancangan terkenal Just for Love, Gilbert Ruzon berkata, bakal berdepan hukuman penjara selepas dituduh melakukan serangan seksual pada tahun 1979 melibatkan seorang mangsa yang ketika itu berusia 19 tahun. Mangsa mendakwa dia telah dirogol oleh Ruzon yang ketika itu berusia 25 tahun di sebuah pusat peranginan ski di utara Montreal, Kanada. Kes berkenaan dibicarakan di Mahkamah Kanada pada 2018 setelah 39 tahun kejadian itu berlaku. Penerbit berusia 66 tahun itu bagaimanapun menafikan tuduhan berkenaan dan menyatakan kejadian yang berlaku tidak seperti yang didakwa mangsa. Sejurus aduan pertama itu didedahkan oleh media Kanada, 13 lagi mangsa tampil dengan aduan sama. Jika sabit kesalahan, Ruzon akan menerima nasib yang sama seperti bekas penerbit filem tersohor Hollywood, Harvey Weinstein yang telah dijatuhi hukuman penjara atas kesalahan sama. Berita mendukicitakan buat arena bola sepak tempatan dari Pulau Pinang. Bekas jurulatih negeri itu, Moe Yuk Ham pada lewat 90-an dilapor meninggal dunia siang tadi. Moe Yuk Ham pernah melatih pasukan Pulau Pinang selama 3 tahun pada 1997 hingga 1999. Berusia 76 tahun, mendiang dilapor meninggal dunia di Hospital Pulau Pinang tengah hari ini selepas dimasukkan bagi mendapatkan rawatan semalam. Selama 3 musim mengendali pasukan, Yuk Ham membawa mereka bergelar naib juara Piala FA 1997 sebelum berada di kemuncak prestasi dengan menjulang trofi juara Liga 1998.
Pada tahun terakhirnya bersama Pulau Pinang, barisannya bergelar naib juara Liga sebelum tempatnya diambil alih oleh Irfan Bakti Abu Salim pada tahun 2000. Terus duduk di rumah dengan menonton rancangan menarik yang disajikan dan jangan lupa amalkan penjarakan fizikal selain menggunakan pelitup muka ketika berada di tempat awam. Baiklah, visual pembukaan medan pengecasan kereta elektrik pertama di pinggir ibu kota London, United Kingdom dengan harapan dapat memperluaskan penggunaan kenderaan elektrik pada masa depan menutup tirai berita TV9 malam ini. Saya Adin Hussein, Assalamualaikum dan jumpa lagi.